Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita pada kali ini bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 bidang Akidah, pelajaran yang ke-8 Al-Asma'ul Husna, unit 1 Al-Hasib. Untuk lebih faham, murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 88 hingga 92. Sebelum memulakan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, kita akan lihat apakah pengertian nama Allah Al-Hasib. Nama Allah Al-Hasib ialah Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada ia baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Nama Allah Al-Hasib juga bererti Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Apakah hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib? Hukumnya adalah wajib. Kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Seterusnya kita akan lihat dalil naqli nama Allah Al-Hasib. Dalil naqli nama Allah Al-Hasib adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Daripada surah Ali Imran ayat 19 yang bermaksud, dan ingatlah sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Seterusnya kita akan lihat kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Kesannya adalah akan sentiasa memperbanyakkan amalan, iaitu sentiasa mengingati Allah, membantu ibu bapa, menunaikan tanggungjawab sosial, membantu orang yang dalam kesusahan. Selain itu, kesannya juga akan bersegera melakukan amal kebaikan, menghargai masa, meninggalkan maksiat, bersyukur dengan segala pemberian Allah, dan yang terakhir, hidup sentiasa disayangi Allah. Seterusnya kita lihat bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Apakah bukti nama Allah Al-Hasib? Iaitu adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Seterusnya, diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh, dan diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Bukti yang lain, malaikat Raqib dan Atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Seterusnya, adanya mizan, iaitu neraca timbangan amalan, dan penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Baiklah, sekarang Ustazah akan ceritakan satu cerita berkaitan dengan nama Allah Al-Hasib. Baca dan hayati, iaitu kisahnya tentang kehidupan Uwais Al-Qarni yang diredai Allah. Untuk kisah kali ini, Ustazah harap kamu boleh buka buku teks Pendidikan Islam. Kita hayati bersama-sama di samping dapat meningkatkan kualiti bacaan jawi kamu. Perenggan pertama, Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang soleh dan rajin beribadat. Beliau tinggal di Yaman. Hidupnya hanya untuk mencari redha Allah. Beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Beliau memelihara dan menjaganya dengan sangat baik. Perenggan kedua, Uwais Al-Qarni sangat teringin bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keinginannya disimpan dan dipendam kerana tidak sampai hati meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh itu. Seterusnya, apa yang terjadi? Pada suatu hari, ibu izinkan saya bertemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni menyampaikan hasratnya kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Pergilah wahai anakku, temui Rasulullah. Apabila telah berjumpa baginda, segeralah pulang." Perenggan keempat,
Uwais bersyukur dan meminta bantuan daripada jiran-jirannya untuk menjaga ibunya. Beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman. Sesampainya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tiada di rumah kerana berada di medan perang. Uwais sangat sedih kerana hajatnya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tercapai. Beliau bergegas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Baguskan sifat Uwais Al-Qarni, dia sangat taat kepada ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Allah Al-Hasib membuatkan beliau berusaha menjadi anak yang soleh dan mentaati perintah Allah. Perbuatan Uwais Al-Qarni ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dimuliakan Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Itulah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya dan juga taat kepada Allah dan Rasul dan percaya dengan nama Allah Al-Hasib. Ganjarannya, Allah menjadikan setiap doanya dimakbulkan oleh Allah. Kita sebagai seorang Muslim hendaklah sentiasa yakin dan percaya dengan nama-nama Allah. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap kamu boleh faham dan ambil iktibar daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.